hidayah dia bila dia baca, adik dia baca ta'lim di rumah, Allah turun surah Taha pada Nabi Muhammad. Bila dia dapat hidayah, dia bertaubat sungguh-sungguh sehingga habis, dia berhenti tu minum arak, pecah berhala, pecah semua apa yang Allah larang, tuan-tuan arak semua habis, dia pecah dengan pukulnya. Itulah hidayah sahabat, orang yang pilih Allah SWT. Orang hidayah macam tu bukan biasa punya orang. Tak macam kita ni hidayah sikit-sikit je. 3 hari dah boleh sembahyang, itu je. Tak kuat mana lah, tak macam Umar. Sebab dia jadi berani, hidayah dia tahu. Kekuatan hidayah dia tu sampai tersebar ke langit tu. Hingga syaitan tempat lalu Nabi, bila Umar lalu satu tempat, syaitan takkan lalu. Kalau dia lalu tempat tu, habis syaitan ni. Itulah hebatnya orang macam Umar tu. Hidayah Allah SWT bagi pada dia bersungguh-sungguh. Kalau macam tu bukan tak ramai macam tu lah. Hidayah ini Allah pilih jugalah, kerana petunjuk, dapat petunjuk, taufik, hidayah. Allah selamatkan dia berani. Pemimpin dia, seorang pemimpin. Dia jantik pula khalifah yang kedua. Jadi bila ikhlas ni penting. Macam peristiwa saya, anak saya Allah selamatkan, masuk dalam syurga anak saya bila meninggal. Lepas tu mak saya beritahu, betul Mahdi, anak awak ni dah Allah selamatkan masuk syurga. Sebab apa? Awak buat kerja agama tu ikhlas, tak minta upah. Nak fikir awak tu fikir macam mana nak baiki diri. Kita fikir ikhlas sebab nak baiki diri, ikhlas benar-benar Allah, bukan kerana makhluk, bukan nak puji, bukan nak dapat jawatan, bukan nak dapat duit pangkat, tak. Kita buat semata-mata kerana Allah suka. Bila kita dapat ikhlas, Allah Ta'ala, kita pun bertaubat, kita mula mengenal agama, mula berkawan dengan orang yang amat agama, mengenal ikhlas. Sebab ikhlas tu, niat ikhlas dan niat kita tu, kerana niat ni ikhlas, niat semata-mata kerana Allah, bukan kerana selain daripada Allah. Dan bila kita keluar dalam salam, mula keluar 3 hari, kita apa Allah bagi, Allah SWT ampunkan semua dosa kita yang dahulu dan yang akan datang. Dan Allah lepas tu Allah seperti orang yang baru lahir ke dunia, tiada dosa. Tiada dosa. Jadi teruskan lagi, kalau disambung sikit lagi, niat itu adalah titik tolak permulaan dalam segala amal perbuatan, perjuangan dan lain-lain. Ia menjadi ukuran yang menentukan tentang baik buruknya sesuatu perkataan atau perbuatan. Niat tadi tu, fungsi dan peranan niat itu sangat menentukan, sehingga sebagian ulama salaf, ulama yang terdahulu menyimpulkan, kerap kali amalan yang kecil menjadi besar kerana baik niatnya, dan kerap kali pula amalan yang besar menjadi kecil kerana salah niatnya. Macam kisah peperangan di zaman Rasulullah. Ada satu ketika, tak tahulah perangan apa, dia mensedekahkan harta sebiji kurma saja. Dia tak, orang miskin tak ada harta, kurma mana bukanlah boleh makan kurma, mungkin dari segi makanan, dan dia menekahkan kurma. Bukan dia bersedekah harta benda yang banyak, bukan bilangan unta yang banyak, kuda yang banyak, perantai peperangan yang banyak, tak. Kerana ikhlas tadi. Kerana banyak kita bersedekah banyak semata, kita akan jadi riak. Kalau kita banyak sedekah kan, kita hari-hari sedekah, lepas tu seminggu sekali sedekah, bukan sikit-sikit sedekah, banyak kan, RM10, RM200, RM300. Allah tak macam tu. Itu nanti riak. Allah suka yang sedikit tapi istiqamah. Walaupun kita RM1, kita setiap kali kita pergi sembahyang Jumaat, sedekah RM1 ke RM2, dah lah. Kadang-kadang kalau hari-hari kita kan terlupa je, Allah ni tak sedekah lagi hari ni. Sedekah, kita sedekah pada isteri boleh juga. Kalau kita bersama sini, niat pun kita sedekah. Sedekah sikit-sikit. Kalau banyak jadi riak. Kalau banyak pun kita pula yang susah nanti. Silap-silap kita banyak lah, tak cukup nak belanja, terlalu banyak, kita sedekah lagi kadar kita. Maknanya sehari RM1 tu insya-Allah boleh lah.
Sedekah bukan masa subuh je. Bila-bila kita boleh sedekah. Sedekah masa lepas zuhur boleh. Tak semestinya subuh. Maghrib, masa lepas asar boleh sedekah. Walaupun sikit. 10 sen nak sedekah, 10 sen 20 sen boleh juga. Banyak dalam sedekah tu, cerita tentang sedekah ni macam-macam. Sebab saya tak baca kitab sedekah tu, sebab saya tak ada pula orang nak baca sedekah dalam kitab yang kita tahu sedekah di kan ni kita sedekah itu je lah, sedekah masjid, bantu anak yatim, sedekah infak. Itu je lah, tak banyak mana pun. Satu kitab sedekah. Dalam tu saya ada baca juga lah kisah sedekah macam mana kerohanian tu bab